Pada suatu pagi pertengahan Agustus 2022, suasana di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor yang sememangnya sudah berbahang karena cuaca panas lembab yang tipikal di kawasan pesisir pantai itu menjadi semakin berat dengan kehadiran seorang wanita pertengahan usia. Dialah Makcik Zainab, seorang wanita tua yang wajahnya jelas di mamah usia dan kerja keras, yang sanggup menaiki bas ekspres dari Teluk Intan Perak sejak sebelum subuh lagi. Dia melangkah masuk ke bilik aduan. Kedua-dua tangannya yang kurus dan legam dek panas mentari menggenggam erat sehelai tudung kepala yang usang. Sebaik sahaja melihat pegawai yang bertugas, dia tidak dapat menahan sebab lalu menangis teresa-esa. Suaranya yang pekat dengan logat Perak pecah dalam keadaan panik. Tuan, tolonglah, tolong cari anak perempuan saya, Siti Noraini binti Abdullah. Dia dah hilang 10 hari, Tuan. Pegawai itu segera memapah Makcik Zainab duduk dan menuangkan segelas air untuknya. Dia sudah biasa dengan laporan orang hilang. Selalunya anak-anak yang merajuk dengan keluarga lari dari rumah untuk beberapa hari. Dia bersabar. Makcik bertenang. Cuba ceritakan pada saya betul-betul. Cik Siti Noraini umur berapa dan bagaimana dia boleh hilang? Makcik Zainab cuba menahan sebab. Tangannya yang terketar-ketar menyapu air mata. Dia menceritakan bahawa anak perempuannya, Siti Noraini, berumur 25 tahun ini. Siti anak tunggalnya. Kerana keluarga miskin dan pelajaran tidak seberapa, Siti awal-awal lagi sudah keluar mencari rezeki. Dia baik budaknya, Tuan. Makcik Zainab tersedu sedan. Dia sayang sangat pada saya. Dia kata nak datang ke Kuala Selangor, nak cuba kerja di kilang-kilang makanan sejuk beku, nak cari duit hantar pada saya. Kira-kira 10 hari yang lalu, Siti Noraini masih meneleponnya, memberitahu sudah dapat kerja, sedang dalam tempoh percobaan, dan berpesan agar ibunya menjaga kesehatan di kampung. Tetapi kemudian, telepon Siti tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Makcik Zainab coba menelepon lagi. Hari demi hari, yang kedengaran hanyalah suara dingin operator automatik. Dah 10 hari Makcik Zainab menangis lagi. Tak pernah dia tutup telefon lama macam ni. Dia pergi mana-mana pun mesti telefon saya. Naluri seorang ibu memberitahu saya, Siti ditimpa musibah. Tuan, entah-entah dia kena tipu jual dengan orang tak? Keputusan asaan si ibu itu membuatkan pegawai yang bertugas sedar ini bukan kes merajuk biasa. Seorang gadis muda dari Teluk Intan datang ke Kuala Selangor mencari kerja dan tiba-tiba terputus hubungan. Dia segera mencatat maklumat, mengambil gambar kad pengenalan lama Siti Noraini yang sudah lusuh dan kekuningan yang dibawa oleh Makcik Zainab dan melaporkan kes itu kepada pegawai atasan. Satu pasukan petugas kecil dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kuala Selangor ditugaskan untuk membuat pengesahan. Mereka bermula dengan maklumat paling asas. Siti Noraini, 25 tahun, pekerja kilang makanan sejuk beku. Tetapi dari langkah pertama lagi, para penyiasat menemui jalan buntu. Mereka menyemak keseluruhan senarai pekerja di berpuluh-puluh kilang memproses hasil laut, besar dan kecil, di sekitar Kuala Selangor. Tiada seorang pun yang bernama Siti Noraini, 25 tahun, berasal dari Teluk Intan. Tiada seorang penyelia atau ketua bahagian pun yang mengenali gadis dalam gambar itu. Adakah Makcik Zainab tersilap atau Siti Noraini telah menipu keluarganya? Para penyiasat memutuskan untuk menukar arah siasatan. Mereka pergi ke kawasan rumah sewa dan kedai-kedai kopi murah tempat gadis-gadis muda sering berkumpul. Dan di sini, dalam dunia gelap yang tersembunyi di bandar itu, satu kebenaran yang pahit dan menyakitkan mula terbongkar.
Oh, Siti budak Perak tu ke? Seorang tuan rumah sewa mencebik apabila melihat gambar itu. Pekerja kilang apa budak ni? Dia kerja jual badan lah, bukan pekerja kilang. Kebenaran disahkan Siti Noraini kerana ingin mendapatkan wang dengan cepat untuk dikirim kepada ibunya tidak pernah bekerja di kilang. Dia telah terjerumus ke dalam lembah pelacuran, sering beroperasi secara senyap di kafe-kafe remang dan motel-motel murah di sekitar Kuala Selangor. Makcik Zainab di kampung di Teluk Intan langsung tidak mengetahui kehidupan sebenar anak perempuan yang amat disayanginya itu. Kes orang hilang ini kini telah bertukar daripada kes seorang pekerja kilang hilang kepada kes seorang pelacur hilang. Sifat kes ini serta-merta menjadi jauh lebih rumit. Para penyiasat menumpukan perhatian kepada teknik siasatan yang paling penting, mengesan lokasi telefon bimbit Siti Noraini. Walaupun sudah dimatikan selama 10 hari, data daripada syarikat telekomunikasi masih boleh memberikan lokasi terakhir sebelum ia dimatikan. Keputusan tiba dan ia membuatkan seluruh pasukan penyiasat terkejut. Kali terakhir telefon Siti Noraini mengeluarkan isyarat bukanlah di pusat bandar Kuala Selangor, tempat dia biasa beroperasi. Isyarat terakhirnya direkodkan pada jam 10.15 malam, 10 hari yang lalu, di satu lokasi terpencil yang hampir tiada penduduk. Ia adalah sebuah kawasan kolam ternakan udang yang luas dan terasing di daerah Tanjung Karang. Sebuah kawasan paya dengan parit dan sungai yang berselirat. Tempat yang seorang pelacur tidak akan mempunyai sebarang alasan untuk pergi pada waktu tengah malam. Dan selepas itu, teleponnya dimatikan secara tiba-tiba, seolah-olah baterainya dicabut atau telepon itu dipecahkan. Perkara itu segera dilaporkan kepada Asisten Komisioner Polis ACP, Rashid bin Ismail, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah. ACP Rashid, seorang komander yang sangat berpengalaman, serta-merta menyadari kejanggalan kes ini. Tetapi satu butiran lain, satu fail lain di atas mejanya membuatkan beliau berasa seram sejuk. Beliau meminta pegawai rekod untuk membawa satu fail kes yang sedang diletakkan di bawah kategori siasatan ditangguhkan. Ia adalah fail mengenai kes-kes kehilangan misteri di kawasan itu. Apabila fail Siti Noraini diletakkan di sebelah fail tersebut, satu kebetulan yang menakutkan muncul. Pasukan penyiasat menyadari bahawa kes kehilangan Siti Noraini, orang pertama yang keluarganya datang membuat laporan dengan bersungguh-sungguh, adalah sangat sepadan dengan fail hampir 20 orang pelacur lain yang telah hilang tanpa jejak di Kuala Selangor sejak 6 bulan yang lalu. Kesemua mereka adalah pelacur. Kesemua mereka hilang secara tiba-tiba dan apabila disemak semula, kesemua mereka mempunyai isyarat telefon terakhir yang terpadam di kawasan-kawasan terpencil dan sunyi di pinggir Paya Bakau, Tanjung Karang. Tidak jauh dari kawasan kolam udang tempat Siti Noraini hilang. Cuma, tiada seorang pun daripada 19 orang yang lain itu mempunyai keluarga yang membuat laporan polis. Mereka adalah insan-insan terbuang, hidup melarat, tiada saudara mara atau sudah terputus hubungan dengan keluarga. Kehilangan mereka hanya menjadi buah mulut rakan-rakan sekerja untuk beberapa hari sebelum dilupakan. Sehingga hari ini bukan satu kes orang hilang. ACP Rashid berkata, suaranya tegas. Ini adalah satu siri pembunuhan. Kita sedang berhadapan dengan seorang pembunuh bersiri, seorang pemangsa yang khusus memburu pelacur. Seluruh bilik mesyuarat pasukan khas JSJ Kuala Selangor diselubungi keheningan yang pekat dan berat. Kesimpulan daripada ACP Rashid bin Ismail, kita sedang berhadapan dengan seorang pembunuh bersiri, masih bergema di udara yang dingin. Papan putih di hadapan yang tadinya kosong, kini dipenuhi dengan nama. 19 nama tanpa wajah yang dikumpulkan oleh para penyiasat secara tergesa-gesa daripada keterangan pelacur-pelacur lain, mereka yang telah hilang dalam tempoh 6 bulan yang lalu.
Dan kini, nama ke-20, Siti Noraini binti Abdullah, satu-satunya yang mempunyai sekeping gambar kad pengenalan yang lusuh, dan seorang ibu yang menangis sehingga kering air mata di Teluk Intan. 20 nyawa, semuanya wanita, semuanya bekerja sebagai pelacur, dan semuanya hilang tanpa sebarang jejak. Di atas peta satelit besar daerah Kuala Selangor yang digantung di dinding, satu gambaran yang mengerikan mula terbentuk. Seorang pegawai teknikal forensik telah menggunakan pen merah untuk menandakan lokasi isyarat telepon terakhir semua mangsa yang dapat mereka jejaki. 11 tanda pangkah berwarna merah. Semuanya, tanpa terkecuali, berkumpul dalam satu kawasan geografi yang sangat sempit. Ia adalah sebuah kawasan paya bakau di pesisir pantai yang terpencil dan terasing dalam lingkungan pentadbiran Tanjung Karang. Tempat yang orang panggil sebagai tanah paya yang berselirat. Sebuah labirin parit dan anak sungai, hutan bakau dan hutan nipah yang luas, dan yang paling penting, ladang-ladang ternakan udang industri yang besar dan terasing dari dunia luar. Ini bukan kebetulan, kata ACP Rashid. Suaranya tegas, tangannya menunjuk lurus ke arah gugusan pangkah merah di peta. Ini bukan tempat dia memilih untuk membuang mayat secara rawak. Ini adalah wilayahnya. Ini adalah kawasan buruan pembunuh kita. Dia mengawal kawasan ini sepenuhnya. Dia tahu setiap anak sungai, setiap batas kolam. Persoalan segera timbul, siapa yang tinggal atau memiliki kawasan ini? Satu arahan semakan pentadbiran segera dikeluarkan. Para penyiasat yang paling berpengalaman, yang paling arif dengan selok-belok Tanjung Karang, segera dikerahkan ke lapangan. Mereka tidak menaiki kendaraan polis, sebaliknya berpakaian preman, menaiki sampan berenjin, menyusuri setiap parit, mendekati beberapa buah rumah nelayan yang jarang-jarang ditemui. Kawasan isyarat telepon terakhir Siti Noraini telah dikenal pasti. Ia adalah sebuah kawasan kolam yang luasnya beratus-ratus hektar, tetapi hampir tiada penduduk, hanya ada beberapa ladang ternakan udang. Dan di antara ladang-ladang itu, yang paling menonjol adalah sebuah fasiliti yang paling besar dan paling terpencil, terletak betul-betul di tengah-tengah gugusan tanda X, sebuah ladang ternakan udang industri seluas berpuluh-puluh hektar. Ia dikelilingi oleh benteng tanah yang tinggi dan pagar dawai berduri yang tebal. Satu-satunya jalan masuk adalah sebatang jalan tanah merah yang becak dan sebuah jambatan kayu sementara. Orang luar hampir mustahil untuk mendekatinya. Para penyiasat bertanya kepada nelayan-nelayan yang tinggal beberapa kilometer dari situ. "Oh, kolamku ke?" Seorang lelaki tua yang sedang menjahit jala mengerutkan dahi. "Kolam tu si Mail Kolam punya. Dia tu garang. Dia tak bagi sesiapa pun dekat situ." Nama pertama telah muncul, Mail Kolam. File mengenai Mail Kolam segera dibuka. Nama sebenarnya ialah Ismail bin Awang, berumur lingkungan 40-an, bukan orang asal Selangor. Dia datang dari sebuah negeri di pantai timur untuk memulakan hidup di sini lebih 15 tahun yang lalu. Maklumat mengenainya sangat sedikit. Jiran-jiran yang tinggal beberapa kilometer jauhnya hanya tahu dia seorang lelaki yang pendiam, tidak banyak bercakap, dan hampir tidak pernah bergaul dengan sesiapa. Dia tinggal seorang diri di ladang yang luas itu, hanya sekali-sekala menaiki sampan berenjinnya ke pekan untuk membeli makanan dan bekalan. Dia benar-benar seperti hantu. Tetapi, apabila para penyiasat menggali lebih dalam tentang masa lalunya, satu potret psikologi yang sakit mula kelihatan. Ismail bin Awang pernah berkawin lebih 10 tahun yang lalu ketika dia baru memulakan perniagaan ternakan udangnya. Dia telah dicurangi oleh istrinya. Tetapi ini bukan kes curang biasa. Bekas istrinya, menurut rekod lama satu kes pertikaian sivil, bukan sahaja lari mengikut kekasihnya.
Wanita itu, semasa Mile tiada di rumah, telah menyapu bersih semua harta benda dan wang simpanannya, meninggalkan dia dengan hutang yang besar dan satu penghinaan yang tidak dapat dilupakan. Lebih menyakitkan, kekasih yang diikut oleh istrinya juga seorang penipu yang gagal dalam perniagaan, telah mengambil semua wangnya dan kemudian menghilangkan diri, meninggalkan wanita itu sehelai sepinggang. Ismail bin Awang, selepas kejutan itu, terus membujang. Dia tidak berkawin lagi. Dia bekerja seperti binatang untuk membina semula ladang udangnya. Tetapi sifat pendiamnya telah bertukar menjadi satu kebencian yang sakit. Dia membenci bekas istrinya, dan dari situ dia mula membenci semua wanita yang dianggapnya sejenis dengan bekas istrinya. Wanita-wanita yang tidak bermaruah, rosak akhlak, yang hidup dengan menjual tubuh. Di mata nelayan-nelayan yang jarang ditemui, Mile seorang yang pelik. Tetapi di mata pasukan penyiasat, potret seorang pembunuh bersiri telah kelihatan dengan sangat jelas. Seorang lelaki yang membawa luka psikologi yang mendalam, satu kebencian melampau terhadap wanita. Seorang lelaki yang hidup bersendirian, terpencil, menguasai sebuah wilayah seluas berpuluh-puluh hektar, di mana tiada siapa boleh menceroboh. Seorang lelaki yang merasakan dirinya mempunyai misi untuk membersihkan masyarakat. Tuan, seorang pegawai penyiasat muda dengan muka pucat melaporkan dalam musyawarat. Dia ada motif, dia ada peluang, dia khusus menyasarkan pelacur, golongan yang dianggapnya sampah masyarakat, seperti bekas istrinya. Dia menipu mereka untuk datang ke ladangnya. Satu hipotesis yang mengerikan diletakkan di atas meja oleh ACP Rashid. Hipotesis ini membuatkan semua orang di dalam bilik menahan nafas. Ladang Mel bukan hanya untuk menternak udang, kata ACP Rashid, suaranya dalam dan dingin. Coba fikirkan, berpuluh-puluh hektar kolam payau, parit, dan anak sungai yang berselirat. Itu adalah persekitaran yang sempurna untuk melupuskan bukti. Melupuskan macam mana? Dia tak perlu tanam, kata ACP Rashid, dan semua orang faham apa yang dimaksudkannya. Sekujur mayat, jika dicampakkan ke dalam kolam-kolam payau ini, di mana terdapat beribu-ribu ekor ketam, ikan, dan udang, apa akan jadi? Mereka akan meratahnya sehingga licin, hanya tinggal tulang, dan tulang-tulang itu pun akhirnya akan tenggelam ke dalam lumpur yang dalam. Keheningan menyelubungi bilik itu. Ia terlalu kejam. Mile Kolam bukan sahaja membunuh, dia menggunakan ladangnya sendiri, menggunakan hidupan akuatik yang diternaknya untuk menghapuskan jejak 20 nyawa manusia. Dia menjadikan mangsanya makanan untuk udang dan ikan. Ini adalah satu hipotesis yang sempurna. Ia menjelaskan mengapa selama 6 bulan tiada siapa yang menemui sebarang jejak, walau sekecil manapun, hampir 20 orang gadis yang telah hilang. Masalahnya sekarang ialah bagaimana untuk membuktikannya. Mereka tiada apa-apa di tangan, hanya satu laporan orang hilang daripada Makcik Zainab. Isyarat telefon terakhir Siti Noraini terpadam di kawasan itu, bukan di rumah Mile. Mereka tiada saksi, tiada barang bukti, tiada mayat. Mereka tidak boleh memohon waran geledah untuk sebuah ladang persendirian seluas berpuluh-puluh hektar hanya berdasarkan satu hipotesis, walaupun ia sangat logik. Jika mereka membuat bising, Mile Kolam, seekor musang tua, akan segera menghapuskan apa saja saki-baki bukti yang mungkin ada. Kita tak boleh masuk melalui pintu depan, ACP Rashid membuat kesimpulan. Kita kena masuk dengan cara lain. Kita perlukan satu rancangan untuk mendekatinya, satu rancangan untuk masuk secara sah. Kita perlukan mata di dalam premis itu sebelum dia sempat berjaga-jaga.
Hipotesis mengerikan bahwa Mel Kolam menggunakan ladangnya sendiri sebagai sebuah mesin pelupusan mayat gergasi telah membuatkan seluruh pasukan khas JSJ Kuala Selangor tergamam. Tetapi ia juga satu hipotesis yang hampir mustahil untuk dibuktikan. Mereka tiada saksi, tiada barang bukti, dan tiada mayat. Mereka tidak boleh memohon waran geledah untuk sebuah kawasan persendirian seluas berpuluh-puluh hektar hanya berdasarkan isyarat telepon terakhir mangsa. Jika mereka tersilap langkah, musang tua Ismail bin Awang itu akan dapat menghidunya, dan semua jejak nipis yang mungkin masih ada akan dihapuskannya selama-lamanya. Bilik musyawarat menemui jalan buntu. Mereka tahu siapa pembunuhnya, mereka tahu di mana dia berada, tetapi tangan mereka seolah-olah terikat. Pada saat itu, Inspektur Azman bin Rosli, seorang pegawai penyiasat muda, tetapi terkenal dengan kepintaran dan keberaniannya, berdiri. "Tuan," katanya dengan suara yang tegas. "Kalau kita tak boleh masuk melalui pintu depan dengan waran geledah, kita akan masuk melalui pintu belakang. Kita perlukan satu rancangan pencerobohan yang sah." Semua mata tertumpu kepadanya. Pencerobohan yang sah? Asipi Rashid mengerutkan dahi. "Betul, Tuan," Inspektur Azman menjelaskan. Ladangnya adalah sebuah fasiliti ternakan udang industri. Ia masih tertakluk kepada pengurusan agensi-agensi kerajaan. Kita tak boleh masuk sebagai polis JSJ, tetapi kita boleh masuk sebagai satu rombongan pemeriksaan bersepadu. Rancangan itu segera dirangka. Satu rancangan yang berani dan amat berbahaya. Satu pasukan tugas khas akan ditubuhkan, terdiri daripada Inspektur Azman, seorang pegawai penyiasat wanita yang cekap untuk memudahkan pemeriksaan di kawasan rumah, dan 2 lagi penyiasat yang mempunyai penampilan dan pengetahuan tentang pertanian. Mereka akan menyamar sebagai satu rombongan pemeriksaan mengejut daripada Jabatan Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar. Alasan mereka, pemeriksaan mengejut mengenai prosedur ternakan akuakultur dan pematuhan kebersihan alam sekitar. Ini adalah alasan yang sangat munasabah yang tidak boleh ditolak oleh Mel Kolam sebagai seorang pemilik ladang. Tugas mereka dibagikan kepada 2. Pertama, seorang penyiasat yang berlakon sebagai jurutera pertanian mesti, dengan apa cara sekalipun, menarik perhatian, melengkahkan masa, dan menahan Mel Kolam di kawasan kolam udang sejauh mungkin dari rumahnya. Kedua, Inspektur Azman dan pegawai wanita itu mesti mengambil kesempatan itu untuk berpecah dan memasuki kawasan rumah untuk mencari sebarang petunjuk, walau sekecil manapun, yang membuktikan kehadiran mangsa-mangsa. Mereka hanya mempunyai beberapa menit. Pagi keesokan harinya, sebuah sampan berenjin yang dilekatkan dengan logo palsu Jabatan Pertanian yang dibuat dengan teliti, membelah ombak menuju ke parit tunggal yang menghala ke ladang Mel Kolam. 4 orang di dalam sampan itu tidak memakai pakaian seragam. Semuanya berpakaian seperti pegawai kerajaan, kemeja putih, seluar slek, membawa file dan peralatan untuk mengukur sampel air. Apabila sampan itu berlabuh, seekor anjing kampung yang besar berlari keluar dari rumah, menyalak dengan kuat sehingga bergema di seluruh kawasan kolam. Ismail bin Awang, dengan tubuh kurus tetapi tegap, memakai pakaian kerja yang penuh dengan lumpur, melangkah keluar. Wajahnya bengis, matanya penuh kewaspadaan. Dia menghalang mereka di pangkal jambatan kayu, tangannya memegang sebatang serampang besar. "Kamu semua siapa? Datang sini buat apa?" Inspektur Azman melangkah ke hadapan, dengan tenang menunjukkan satu set dokumen yang telah disediakan dengan rapi. "Selamat pagi, Encik Ismail. Kami dari rombongan pemeriksaan bersepadu Jabatan Pertanian."
Sekarang sedang ada kempen pemeriksaan mengejut menyeluruh tentang prosedur ternakan dan kebersihan alam sekitar di ladang-ladang industri. Minta kerjasama Encik. Mile Kolam mengecilkan matanya, merenung tajam pada dokumen-dokumen itu. Dia jelas tidak percaya. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di situ. Tidak pernah ada rombongan pemeriksaan mengejut yang datang dengan sampan berenjin dan berpakaian kemas begini. Tetapi cop merah, tanda tangan, dan sikap serius rombongan itu membuatkan dia tidak dapat menolak. Jika dia melawan, dia akan menarik perhatian serta-merta. Periksa apa? Udang aku tengah membesar, tak ada penyakit apa-apa pun, rungutnya. Tetapi dia menurunkan juga serampang itu, dengan berat hati memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Serta-merta, rancangan dilaksanakan. Penyiasat yang berlakon sebagai jurutera pertanian terus memainkan wataknya. Dia mengeluarkan sebuah buku nota, berjalan terus ke arah tebing kolam yang paling besar. Wah, kolam Encik Ismail ni nampaknya agak padat ya. Encik guna makanan jenis apa? Macam mana prosedur rawatan air sisa selepas setiap tuaian? Boleh saya tengok sistem saliran? Ismail bin Awang, walaupun jengkel, terus terpancing apabila ditanya tentang kepakaran dan perniagaannya. Dia juga seorang yang mahir dalam ternakan udang. Saliran apa? Saya guna sistem kitar semula air di sini. Dia mula bercakap tanpa henti sambil berjalan dan menunjuk-nunjuk, membawa jurutera itu ke hujung kolam tempat kincir air dipasang. Itulah saatnya. Inspektor Azman dan pegawai wanita bernama Sarjan Mawar saling berpandangan. Sementara jurutera periksa sampel air, kata Inspektor Azman kepada Mile dengan nada biasa. Saya dan pegawai ini akan periksa kawasan rumah dan stor makanan. Tengok sama ada ia mematuhi kebersihan dan keselamatan makanan atau tidak. Mile Kolam berpaling, matanya penuh syak wasangka. Dalam rumah ada apa nak periksa? Kotorlah. Sebab kotorlah kena periksa, Encik. Dah jadi peraturan, jawab Inspektor Azman. Tanpa menunggu persetujuan Mile, dia dan Sarjan Mawar berjalan pantas ke arah rumah papan sementara itu. Mel berasa marah dan mahu mengikut, tetapi jurutera tadi menahannya dengan satu soalan teknikal tentang tahap pH air, memaksanya berpaling untuk menjawab. Kedua-dua pegawai penyiasat itu berjaya masuk ke dalam. Rumah itu kotor, bersepah, dan berbau hapak peluh, makanan basi, dan lumpur. Awak periksa dapur, saya periksa bilik tidur, bisik Sarjan Mawar. Di dapur yang kotor, pinggan mangkuk berkerak bertimbun-timbun. Mawar memerhati dengan teliti, dan kemudian dia menemukannya. Di bawah rak pinggan, satu longgokan kain buruk yang hitam dan berkulat disumbat di satu sudut. Dia memakai sarung tangan dengan berhati-hati. Berpura-pura ia sarung tangan perubatan untuk kuarantin dan menarik longgokan itu keluar. Dia menahan nafas, jantungnya seakan berhenti berdegup. Itu bukan kain buruk biasa. Ia bukan baju telama atau tuala koyak. Dia mengenali jenis kain itu. Walaupun kotor dan berkulat, dia masih dapat melihat dengan jelas ia adalah cebisan kain renda, kain sutera, dan kain likra. Ia telah dipotong secara kasar. Ia adalah sisa-sisa daripada baju tidur dan pakaian dalam wanita. Pada masa yang sama, di belakang rumah, Inspektor Azman juga sedang memeriksa. Kawasan itu lapang, hanya ada beberapa reban ayam dan satu timbunan sampah. Tetapi matanya terhenti pada satu tempat, sebuah lubang pembakaran sampah yang masih baru. Lapisan abu di atasnya masih terasa hangat. Dia segera mengambil sebatang dahan kering dan menguis lapisan abu itu. Dan ia pun muncul. Di antara abu, terdapat banyak objek logam kecil, benda-benda yang tidak boleh terbakar sepenuhnya. Dawai coli,
berpuluh-puluh jumlahnya, cangkuk-cangkuk kecil dari dompet wanita, dan juga butang-butang logam dari seluar jin. Kedua-dua pegawai penyiasat itu berpaling memandang satu sama lain. Wajah mereka pucat, tetapi mata mereka bersinar. Mereka sudah mendapatkannya. Inilah bukti kukuh. Dah, jom keluar, Inspektor Azman memberi isyarat. Mereka berdua segera keluar dari rumah, bergabung semula dengan dua rakan sekerja yang sedang berdiri bersama Mail Kolam di tebing kolam. Baiklah, Encik Ismail, kata Inspektor Azman, suaranya masih tenang. Pemeriksaan awal dah cukup. Kami akan catat semua ni, apa-apa nanti kami akan maklumkan pada Encik. Terima kasih atas kerjasama. Rombongan 4 orang itu segera menaiki sampan berenjin, menghidupkan enjin dan berlalu pergi di tengah-tengah kehairanan dan kemarahan Mel Kolam. Dia masih berdiri di situ dengan bengis, tidak menyedari bahawa nasibnya baru sahaja ditentukan. Sebaik sahaja sampan itu hilang dari pandangan, Inspektor Azman segera mengeluarkan telefon satelit. Lapor Tuan Rashid, kami dah ada bukti. Kami jumpa cebisan pakaian mangsa dan banyak barangan logam yang dibakar. Mohon waran tangkap segera dan waran geledah menyeluruh untuk ladang Ismail bin Awang. Satu jerat terbesar yang menyasarkan salah seorang pembunuh bersiri paling kejam telah pun dipasang. Panggilan telefon satelit daripada Inspektor Azman yang melaporkan penemuan bukti-bukti mengerikan yang pertama telah menggerakkan jentera pasukan khas JSJ Kuala Selangor ke tahap tertinggi. Waran tangkap segera dan waran geledah menyeluruh untuk ladang Ismail bin Awang yang dikenali sebagai Mail Kolam telah diluluskan oleh pejabat peguam negara pada malam itu juga. ACP Rashid bin Ismail tahu bahawa mereka sedang berhadapan dengan seekor syaitan, seorang musuh yang sangat licik dan kejam yang bersembunyi di dalam wilayahnya yang terpencil. Ini bukan satu tangkapan biasa. Ratusan pegawai dan anggota dari JSJ, pasukan gerakan AM dan polis marin telah dikerahkan secara rahasia. Mereka tidak boleh melalui jalan darat kerana jalan tunggal yang becak itu akan memberi amaran kepada Mail Kolam dari jauh. Satu-satunya pilihan adalah satu serbuan melalui jalan air mengepung keseluruhan kawasan kolam udang seluas berpuluh-puluh hektar itu. Subuh keesokan harinya, ketika kabus tebal di kawasan perairan Tanjung Karang masih belum hilang, berbelas-belas buah sampan berenjin dan bot laju pasukan polis mematikan lampu dan enjin, hanyut senyap mengikut arus berpecah kepada beberapa pasukan. Dan mendekati kawasan ladang itu dari semua arah. Mereka seperti hantu yang bergerak dalam senyap, hanya dayung yang memecah air dengan perlahan kedengaran. Pasukan utama yang diketuai sendiri oleh ACP Rashid dan Inspektor Azman menuju terus ke parit yang menghala ke kawasan rumah. Apabila kepungan telah lengkap, satu pasukan khas yang memakai pakaian samaran telah memotong lapisan pagar dawai berduri di luar secara senyap. Anjing kampung yang menjadi pengawal setia Mail Kolam sebaik sahaja menghidu bau asing dan berlari keluar, belum sempat menyala, telah ditembak dengan ubat pelali dan rebah serta-merta. Tepat jam 4 pagi, dalam kegelapan pekat, ACP Rashid memberi isyarat untuk memecah masuk. Pintu papan usang rumah sementara itu ditendang pecah. Pasukan khas dengan lampu suluh berkuasa tinggi dan senjata di tangan menyerbu masuk. Polis, jangan bergerak. Ismail bin Awang, kamu ditahan. Mail Kolam yang sedang tidur nyenyak di atas pangkin di ruang luar terkejut. Dia belum sempat sedar, belum paham apa yang sedang berlaku, hanya sempat melihat pancaran lampu suluh yang menyilaukan dan muncung-muncung senjata api yang dihalakkan kepadanya. Secara refleks, dia coba mencapai sesuatu di bawah pangkin, mungkin senjata, tetapi sudah terlambat.
Para anggota polisi menerkam, meniarapkannya ke lantai. Gari besi yang sejuk mengunci pergelangan tangannya. Pembunuh bersiri yang pendiam itu, yang telah menyebarkan ketakutan di seluruh kawasan, telah ditangkap dengan pantas ketika masih mamai. Wajahnya dalam cahaya lampu suluh jelas menunjukkan kepanikan dan kebingungan yang melampau. Kenapa? Hanya itu yang sempat digumamkannya sebelum Inspektor Azman menariknya berdiri dengan kasar. Sebaik sahaja Mail Kolam berjaya ditahan sepenuhnya, operasi geledah menyeluruh, satu operasi yang telah lama dinanti-nantikan oleh pasukan penyiasat, secara rasminya bermula. Rumah itu kotor, bersepah, dan berbau hapak peluh, kulat, dan lumpur hanyir. Para pegawai forensik memulakan kerja mereka. Mereka menggeledah segala-galanya. Mereka memeriksa semula dapur, merampas semua longgokan kain buruk yang diperbuat daripada pakaian mangsa. Mereka mengumpil setiap kepingan lantai. Mereka menyaring semula lubang pembakaran sampah, mengutip setiap cebisan logam yang paling kecil. Sementara itu, satu pasukan lain menumpukan perhatian kepada satu-satunya bilik tidur Mail Kolam. Bilik itu hanya mempunyai sebuah katil besi yang berkarat dan sebuah almari zinc lama yang kosong. Periksa bawah katil, arah ACP Rashid. Dua orang anggota membongkok, menggunakan lampu suluh untuk menyuluh ruang gelap yang penuh dengan sarang labah-labah di bawah katil. Dan kemudian mereka menemukannya. Tersembunyi di sudut yang paling dalam, ditutup ala kadar dengan jaring yang koyak, adalah sebuah kotak besi. Ia adalah sebuah kotak besi lama jenis kotak alatan yang sudah berkarat, tetapi dikunci dengan sangat rapi menggunakan sebuah mangga besar. Bawa keluar. Kotak itu ditarik keluar dan diletakkan di tengah-tengah rumah. Ia terasa berat luar biasa. Ismail bin Awang yang sedang dipegang erat di sudut bilik, apabila melihat kotak besi itu, tidak lagi kelihatan bingung. Dia mula menggeletar. Dia merenung kotak itu, matanya jelas menunjukkan ketakutan, seolah-olah apa yang ada di dalamnya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Tanpa memerlukan kunci, seorang anggota menggunakan pemotong bolt untuk memotong mangga itu. Klang, penutup kotak itu dibuka. Seluruh bilik seakan senyap, semua mata tertumpu padanya. Di dalamnya bukan wang atau emas, bukan barang berharga. Di dalamnya adalah sebuah koleksi yang sakit, sebuah diari jenayah dalam bentuk barangan. Perkara pertama yang menarik perhatian mereka adalah setimbun kad pengenalan dan kad pengenalan lama yang diikat kemas dengan getah. Inspektur Azman dengan berhati-hati memakai sarung tangan dan mengangkatnya. Mereka mula mengira 1, 2, 5, 10, 20. Kesemuanya ada 23 keping kad, 23 wajah wanita muda yang cantik sedang tersenyum. Kad yang berada paling atas dengan gambar gadis dari Perak adalah milik Siti Noraini binti Abdullah. Kad yang berada paling bawah adalah milik seorang gadis yang hilang sejak 6 bulan yang lalu. Di sebelah timbunan kad itu, terdapat berpuluh-puluh telepon bimbit murah dan usang pelbagai jenis. Nokia, Samsung model lama. Ia dicampak begitu sahaja, baterinya telah dicabut. Dan akhirnya, di dasar kotak terdapat satu longgokan yang berkilauan. Ia adalah longgokan barang kemas murah, cincin-cincin sadur yang telah pudar, rantai-rantai palsu, gelang tangan, penyepit rambut, beratus-ratus barangan kecil. Inilah kotak trofi miliknya. Dia tidak membunuh untuk wang, dia membunuh kerana kebencian. Tetapi selepas setiap pembunuhan, dia menyimpan sesuatu milik mangsa sebagai kenang-kenangan. Sekeping kad pengenalan, sebuah telefon, seutas barang kemas murah. 23 nyawa manusia tersimpan di dalam sebuah kotak besi berkarat. ACP Rashid mengambil kad pengenalan Siti Noraini. Dia memandang wajah gadis itu, kemudian berpaling memandang Mail Kolam. Pembunuh itu, apabila melihat koleksinya terdedah, sudah tidak bermaya.
Dia terduduk, seluruh badannya menggeletar, hilang sudah wajah bengisnya yang pendiam. Dia tahu jenayah kejamnya telah terbongkar. "Kenapa?" tanya ACP Rashid, suaranya serak. Mail Kolam mengangkat wajahnya yang kosong, dan buat pertama kalinya, dia menangis. "Bini aku, dia pun sama macam perempuan-perempuan tu." Kotak besi berkarat yang mengandungi koleksi sakit Ismail bin Awang telah menjadi bukti kukuh yang tidak dapat disangkal, kunci terakhir yang membuka pintu minda gelap pembunuh bersiri itu. Segala sikap pendiam dan kewaspadaan yang menebal dalam diri Mail Kolam telah runtuh sepenuhnya. Dia dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kuala Selangor dan di bilik soal siasat, dia tidak lagi melawan. Dia menundukkan kepala, menggeletar, dan mula bercerita. Pengakuannya bukan pengakuan seorang perompak atau pembunuh biasa. Ia adalah pengakuan seorang fanatik, seseorang yang menganggap dirinya sebagai utusan keadilan melaksanakan misi yang diciptanya sendiri. Dan puncak misi itu berakar umbi dari satu luka psikologi, satu pengkhianatan yang telah mengubahnya daripada seorang lelaki biasa menjadi seekor syaitan. Semua sebab bini aku." Dia memulakan, suaranya mendatar dan tanpa emosi, seolah-olah menceritakan kisah orang lain. Dia celaka. Dia pun sama macam perempuan-perempuan tu. Dia menceritakan tragedi hidupnya lebih 10 tahun yang lalu. Dia sangat sayangkan istrinya. Dia telah mengorbankan seluruh harta, keringat, dan air matanya untuk membina kolam udang itu, dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang selesa untuk istri dan anak-anak. Tetapi wanita itu telah mengkhianatinya. Dia bukan sahaja curang, malah menyapu bersih, sehingga ke sen terakhir seluruh harta bendanya untuk lari bersama kekasihnya. Aku balik," katanya, sambil mengetap gigi, matanya liar. "Aku balik, tengok rumah kosong, duit hilang, bini hilang, kolam udang, hutang keliling pinggang. Aku macam orang gila. Aku rasa nak mati. Tetapi dia tidak mati. Dia hidup dan hidup bersama dendam. Dendam itu meresap ke dalam darahnya, ke dalam setiap urat dagingnya. Dia membenci bekas istrinya. Dia membenci kekasih istrinya. Dan kemudian dia mula membenci semua wanita yang dianggapnya sejenis dengan istrinya. Perempuan-perempuan tu, perempuan-perempuan rosak, pelacur-pelacur, semua tu sampah, dia mengaum. Mereka sama macam bini aku, suka menipu, pembohong, sanggup pijak apa saja sebab duit. Mereka punca segala dosa. Mereka mengotorkan masyarakat ni. Selepas bertahun-tahun hidup bersendirian, pendiam di ladang terpencilnya, kebencian itu telah bertukar menjadi satu ideologi yang sakit. Dia memberi dirinya satu misi. Dia mesti membersihkan, dia mesti menyucikan masyarakat daripada sampah sarap itu. Dan ladang udangnya, tempat terpencil yang dikuasainya sepenuhnya, adalah medan hukuman yang sempurna untuk dia melaksanakan keadilannya. Mangsa pertamanya adalah seorang pelacur yang ditemuinya semasa dia jarang-jarang ke pekan untuk membeli bekalan, kira-kira 6 bulan yang lalu. Perempuan tu, dia berdiri kat kedai kopi, ceritanya dengan suara dingin. Dia nampak aku naik sampan sorang-sorang, dia goda aku. Dia tanya aku nak seronok-seronok tak? Aku pandang dia, aku nampak muka bini aku. Aku cakap, jom pergi kolam aku bayar 2 kali ganda. Gadis itu, kerana tamakkan wang, tidak teragak-agak menaiki sampan mail kolam, masuk jauh ke dalam kawasan kolam yang sunyi. Dia tidak pernah kembali. Kat sana, kat kolam aku, dia tersenyum sinis.
Aku rajanya. Dia jerit ke, meraung ke, tak ada siapa dengar. Aku dah sucikan dia. Selepas membunuh mangsa, dia mula berfikir tentang cara melupuskan mayat dan satu idea yang kejam, satu penyelesaian yang hanya boleh difikirkan oleh seseorang yang menguasai seluruh kawasan paya sepertinya, muncul di fikirannya. Aku tak perlu tanam, katanya, dan para penyiasat terpaksa menahan rasa loya. Kolam kolam air payau, luas berpuluh-puluh hektar. Bawah lumpur tuh, ada macam-macam benda. Ketam, ikan, udang, semua tuh lapar. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak dapat dibayangkan. Dia telah mengerat mayat mangsa. Dia menggunakan pisau yang sama, digunakannya untuk menyiang ikan. Aku potong dia. Dia menerangkan dengan tenang dan mengerikan. Aku potong jadi kepingan kecil. Baju-baju dia, aku bakar kat lubang sampah belakang rumah. Benda-benda besi yang tak terbakar, aku buang situ sekali. Daging dengan tulang, dia berhenti seketika, kemudian menyambung. Aku naik sampan ke tengah-tengah kolam. Kolam ni sikit, kolam sana sikit. Aku campak ke dalam. Cukup 1 malam je. 1 malam je, ketam, ikan belukang, udang, semua akan ratah sampai licin. Tak tinggal secebis daging pun. Tulang pun akan tenggelam dalam lumpur yang dalamnya 1 meter. Selama-lamanya takkan ada orang jumpa. Dia telah menemui kaedah pelupusan yang sempurna. Dia menjadikan kolam-kolam udangnya sebagai sebuah tanah perkuburan gergasi, sebuah mesin pemusnah biologi. Dia percaya jenayahnya akan kekal tersembunyi di dasar kolam selamanya. Dan selepas kejayaan kali pertama, dia memulai siri pembunuhannya. Dia menjadi ketagih dengan perasaan menyucikan itu. Setiap minggu atau beberapa minggu sekali, dia akan menaiki sampannya ke Kuala Selangor, berlakon sebagai seorang tauke kolam kaya yang kesunyian mencari hiburan. Dia menyasarkan pelacur-pelacur jalanan, mereka yang diketahuinya tiada keluarga, tiada siapa yang peduli. Dia menggunakan wang menjanjikan bayaran tinggi untuk menipu mereka pulang ke ladangnya. Dan skrip yang sama berulang. Dia membunuh mereka. Dia menyimpan dokumen pengenalan diri, telepon, dan seutas barang kemas murah mereka sebagai trofi dimasukkan ke dalam kotak besi di bawah katilnya. Itulah caranya dia menanda sampah-sampah yang telah dibersihkannya. Mayat mereka sekali lagi dikerat dan dicampakkan ke dalam kolam-kolam udang. Dia malah cukup sakit untuk percaya bahwa perbuatannya itu akan membuatkan udang dan ikannya lebih cepat besar. Dia telah terus membunuh, 10 orang, 15 orang, 20 orang. Dia tidak lagi ingat wajah mereka. Dia hanya ingat jumlahnya melalui kad-kad pengenalan itu. Sehinggalah mangsa terakhir, Siti Noraini binti Abdullah. Siti Noraini adalah satu kes di luar jangkaan. Dia bukan orang hanyut, dia ada keluarga. Budak Perak tu, gumamnya. Dia pun macam yang lain. Dia goda aku kat kedai minum. Aku janji bayar 2 kali ganda. Aku tipu, dia bawa balik ke kolam. Dia telah membunuh Siti Noraini mengikut skrip yang sama. Dia juga telah mengerat dan mencampakkan mayatnya ke dalam kolam. Dia juga telah mengambil kad pengenalan dan teleponnya dan memasukkannya ke dalam kotak besinya. Tetapi dia tidak pernah menyangka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Siti Noraini, walaupun terjerumus, masih seorang anak yang taat. Dia tidak pernah menyangka bahwa di Teluk Intan ada seorang ibu tua, Makcik Zainab, yang siang malam menantikan kabar anaknya dan sanggup bersusah payah datang ke Kuala Selangor, ke balai polis, untuk melaporkan kehilangan anak perempuannya.
Kegigihan Makcik Zainab, gambar kad pengenalan Siti Noraini yang lusuh itulah yang menjadi petunjuk pertama merobek tabir rahsia dan membongkar jenayah kejam salah seorang pembunuh bersiri paling mengerikan. Pengakuan Mail Kolam telah menjelaskan sepenuhnya nasib tragis 23 nyawa manusia yang telah lenyap selamanya di dasar kolam udang yang berlumpur. Pengakuan Ismail bin Awang yang dikenali sebagai Mail Kolam telah mencetuskan satu kejutan yang dahsyat bukan sahaja di kalangan polis Kuala Selangor tetapi juga di seluruh negara. Kebenaran tentang nasib 23 gadis muda yang telah hilang tanpa jejak kini terdedah dengan begitu nyata dan kejam. Mereka telah dibunuh, dikerat, dan menjadi makanan untuk udang dan ikan di dalam kawasan kolam seluas berpuluh-puluh hektar. Dengan pengakuan bersalah yang lengkap beserta sistem bukti fisikal yang tidak dapat disangkal, daripada koleksi sakit yang mengandungi 23 keping kad pengenalan dan telepon, sehinggalah serpihan pakaian, dawai coli yang terbakar, dan cebisan kain buruk yang dipotong dari pakaian dalam wanita, Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kuala Selangor mempunyai asas yang cukup untuk menutup kes siasatan. Beberapa hari kemudian, keputusan untuk membuka kertas pertuduhan dan menahan reman suspek telah dikeluarkan. Ismail bin Awang berumur lingkungan 40-an, secara rasminya didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kertas pertuduhan daripada pejabat peguam negara setelah selesai menggariskan dengan jelas jenayah Mail Kolam dengan penekanan khusus pada faktor-faktor pemberat yang paling serius. Membunuh lebih daripada seorang, yaitu 23 orang, melakukan jenayah dengan cara yang kejam mengerat mayat, dan melupuskannya dengan memberi makan kepada hidupan akuatik, dan atas motif yang keji, yaitu menganggap dirinya berhak untuk membersihkan masyarakat. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah membuka perbicaraan kes tersebut secara terbuka. Ini adalah salah satu perbicaraan yang paling menggemparkan dalam sejarah kehakiman negeri. Sejak awal pagi, beribu-ribu orang awam yang ingin tahu dan marah telah berkumpul memenuhi kawasan sekitar mahkamah. Mereka datang untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadilan dijatuhkan ke atas penjenayah yang digelar Syaitan Kolam. Pintu sisi bilik mahkamah dibuka. Ismail bin Awang dalam pakaian banduan yang longgar diiringi oleh 2 orang pegawai polis mahkamah ke kandang tertuduh. Dia bukan lagi raja di wilayah kolamnya. Selepas beberapa bulan dalam tahanan, dia kurus kering, kelihatan selekeh, berjalan terhuyung-hayang seolah-olah kakinya diikat dengan pemberat. Dia tidak berani mengangkat kepala, tidak berani memandang sesiapa, matanya cengkung dan kosong, hanya mampu menunduk ke lantai. Di barisan hadapan, Makcik Zainab, ibu kepada Siti Noraini binti Abdullah, turut hadir. Dia datang jauh dari Teluk Intan, tangannya memeluk erat gambar usang anak perempuannya yang malang. Dia datang bukan untuk menangis, tetapi untuk melihat orang yang membunuh anaknya menerima balasan. Perbicaraan bermula. Hakim mengumumkan tujuan perbicaraan, seluruh dewan senyap sunyi. Bahagian yang paling menakutkan adalah apabila timbalan pendakwa raya yang mewakili pihak pendakwaan membacakan kertas pertuduhan dengan lantang. Seluruh dewan seakan menahan nafas. Setiap perbuatan Ismail bin Awang digambarkan semula dengan terperinci dan nyata. Suara pendakwa raya bergema jelas. Hanya kerana dendam pribadi, selepas dikhianati oleh bekas isteri, tertuduh Ismail bin Awang telah mempunyai pemikiran yang sakit, menganggap dirinya mempunyai misi untuk membersihkan masyarakat. Dalam tempoh 6 bulan, tertuduh telah merancang dan memikat seramai 23 orang mangsa, kesemuanya gadis yang bekerja sebagai pelacur, ke ladangnya. Selepas membunuh mangsa,
tertuduh telah menyimpan dokumen pengenalan diri dan harta benda mereka sebagai trofi. Untuk melupuskan bukti, tertuduh telah menggunakan pisau untuk mengarat mayat mangsa, kemudian mencampakkan bahagian-bahagian mayat ke dalam kolam-kolam udang yang luas untuk dimakan oleh hidupan akuatik seperti ketam, ikan, dan udang, dengan tujuan untuk menghapuskan jejak. Suara-suara riuh, laungan, dan sumpahan mula kedengaran di dalam bilik mahkamah. Ramai yang tidak tahan terpaksa keluar untuk muntah. Dalam sesi soal-jawab, berhadapan dengan soalan-soalan daripada pihak mahkamah, Ismail bin Awang tiada apa lagi untuk dinafikan. Dia mengakui semua perbuatannya. Suaranya perlahan tidak kedengaran. Berulang kali menyebut, Saya salah. Saya cuma nak bersihkan sampah. Bini saya, dia pun sampah. Apa hak kamu untuk menganggap diri kamu sebagai keadilan? Hakim mengetuk meja dengan kuat. Apa hak kamu untuk meragut nyawa 23 orang manusia? Mail terkejut, menggeletar, tidak berani menjawab. Sesi hujah berlangsung dengan sengit. Peguam yang dilantik untuk membela Mail hampir tiada sebarang hujah untuk meringankan kesalahannya. Dia hanya boleh cuba berpaut pada faktor-faktor mitigasi. Tuan Hakim, peguam itu berhujah. Anak guam saya telah memberi kerjasama penuh semasa siasatan. Perbuatannya berpunca daripada satu kejutan psikologi yang amat besar pada masa lalu akibat dikhianati dan dirompak oleh istrinya. Tertuduh telah bertindak dalam keadaan psikologi yang sakit dan hilang kawalan. Mohon mahkamah mempertimbangkan untuk memberi anak guam saya peluang untuk hidup. Hujah pembelaan itu serta-merta ditolak dengan tegas oleh pihak pendakwaan. Pihak pendakwaan membantah sekeras-kerasnya hujah pembelaan peguam, kata pendakwa raya dengan lantang. Kita tidak boleh menyalahkan masa lalu. Tertuduh tidak hilang kawalan. Tertuduh telah merancang untuk memikat mangsa. Tertuduh telah melakukan jenayah secara sistematik berulang kali selama 6 bulan. Tertuduh telah dengan tenang mengerat mayat, dengan tenang melupuskannya, dengan tenang menyimpan trofinya. Ini adalah perbuatan seorang pembunuh berdarah sejuk yang terancang, bukan perbuatan orang yang terganggu. Pendakwa raya menuding jari ke arah tertuduh, dan kita mesti lihat pada puncanya. Motif tertuduh adalah keji. Tertuduh telah meletakkan dirinya lebih tinggi daripada undang-undang, memberi dirinya hak untuk hidup dan mati. Perbuatan tertuduh adalah sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, tidak lagi mempunyai sifat manusia, dan tidak lagi boleh dididik atau dipulihkan. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon agar mahkamah menjatuhkan hukuman yang paling berat, hukuman maksimum, yaitu hukuman mati ke atas tertuduh Ismail bin Awang atas jenayah membunuh 23 nyawa manusia. Permohonan itu mendapat persetujuan daripada semua yang hadir. Selepas sesi hujah, Mail diberi peluang untuk berkata-kata buat kali terakhir. Dia menggeletar dan melutut. Saya minta maaf, saya mohon, beri saya peluang untuk hidup. Permintaan maafnya yang terlewat tidak mungkin dapat mengembalikan 23 nyawa yang telah dimusnahkannya. Hakim mengumumkan, mahkamah akan berhenti untuk membuat pertimbangan. Seluruh dewan menunggu dengan penuh debaran. Selepas hampir 2 jam, ahli-ahli mahkamah kembali. Seluruh dewan serentak berdiri, semua mata tertumpu kepada hakim. Ismail bin Awang dipapah oleh 2 pegawai polis untuk berdiri tegak. Dia tidak lagi mampu berdiri sendiri, seluruh badannya menggeletar, mukanya pucat lesi. Hakim dengan suara yang serius dan tegas mula membacakan penghakiman.
Setelah meneliti secara menyeluruh dan objektif keseluruhan file kes, mahkamah mendapati perbuatan tertuduh Ismail bin Awang adalah sangat kejam, zalim dan telah hilang sifat kemanusiaan. Tertuduh hanya kerana dendam pribadi telah merancang dan membunuh secara sistematik 23 nyawa manusia. Perbuatan tertuduh, suara hakim meninggi, adalah sangat berbahaya kepada masyarakat. Tertuduh telah meragut nyawa mangsa-mangsa, menghina mayat mereka dengan cara yang paling teruk, dan telah menimbulkan kemarahan yang melampau di kalangan rakyat. Mahkamah mendapati tertuduh tidak lagi boleh dididik atau dipulihkan dan perlu dikenakan hukuman yang paling berat, yaitu menyingkirkan tertuduh daripada masyarakat selama-lamanya. Atas sebab-sebab tersebut, mahkamah dengan ini memutuskan untuk menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh Ismail bin Awang hukuman mati atas kesalahan membunuh. Hukuman mati dijatuhkan. Sebaik sahaja 2 perkataan hukuman mati disebut, seluruh dewan seakan-akan gamat. Ismail bin Awang seolah-olah baru sahaja ditarik tali terakhir yang mengikat nyawanya, meraung dengan suara yang bukan seperti suara manusia. Dia rebah ke lantai. Di barisan keluarga mangsa, Makcik Zainab, ibu kepada Siti Noraini, menutup mulutnya dengan tangan, air matanya bercucuran. Keadilan telah ditegakkan, tetapi anak perempuannya yang malang telah lenyap selamanya di dasar kolam. Perbicaraan berakhir. Hukuman mati untuk Ismail bin Awang yang digelar Syaitan Kolam telah secara resminya menutup salah satu kes pembunuhan bersiri paling kejam dan mengerikan dalam sejarah jenayah Malaysia. Bunyi tukul hakim, walaupun tegas, tidak dapat menghilangkan suasana sedih dan pilu yang menyelubungi perbicaraan, dan tidak mungkin dapat menamatkan tragedi bagi mereka yang ditinggalkan. Ini adalah satu kes di mana jenayahnya bukan sahaja berhenti pada perbuatan meragut nyawa. Ia adalah satu pengajaran yang mahal, satu amaran yang mengerikan tentang betapa songsangnya psikologi manusia apabila ditolak ke tahap dendam yang paling dalam. Tragedi ini bermula dari satu pengkhianatan pada masa lalu. Kejutan dirompak oleh isteri yang lari mengikut kekasihnya tidak menjadikan Ismail bin Awang seorang lelaki yang jatuh dan kemudian bangkit semula. Ia telah mengubahnya menjadi seekor syaitan. Dia telah memupuk dendam itu selama 15 tahun. Dia hidup terpencil, pendiam, dan membiarkan kemarahan pribadinya itu memuncak menjadi satu ideologi yang sakit. Dia tidak lagi melihat pelacur-pelacur, wanita-wanita yang tidak bermaruah sebagai manusia. Dia melihat mereka sebagai sampah, sebagai jelmaan semula bekas istrinya yang dibencinya. Dia telah memberi dirinya satu misi yang menakutkan untuk membersihkan masyarakat. Dia memberi dirinya hak untuk berdiri di atas undang-undang, hak untuk menentukan hidup dan mati. Dan jenayahnya telah disembunyikan dengan sempurna, bukan dengan kepintaran akal, tetapi dengan kekejaman kaedah pelupusan. Dia telah menggunakan wilayah terpincilnya, ladang udang seluas berpuluh-puluh hektar itu, untuk menjadikannya sebuah mesin pemusnah biologi. Dia tidak perlu menggali tanah, tidak perlu menanam mayat. Dia hanya perlu mengerat dan mencampakkannya ke dalam kolam-kolam. Dia telah menggunakan hidupan akuatik, ketam, ikan, udang untuk menghapuskan semua jejak, menjadikan mangsanya lenyap, hilang ke dalam lumpur paya. Dia percaya jenayahnya akan kekal tersembunyi di dasar kolam selamanya. Dia telah berjaya selama 6 bulan. Dia telah membunuh 22 nyawa tanpa seorang pun tahu. Kenapa? Kerana dia telah menyasarkan mangsa-mangsa yang dipercayainya tidak akan dicari oleh sesiapa. Dia menyasarkan pelacur-pelacur, insan-insan hanyut, hidup melarat, mereka yang telah terputus hubungan dengan keluarga atau tidak lagi mempunyai keluarga yang peduli.
Kehilangan mereka dalam dunia gelap yang huru-hara itu hanya seperti riak kecil yang kemudiannya lenyap. Lakonan sempurna Mail Kolam seolah-olah akan berterusan selamanya, tetapi ia telah runtuh. Hanya kerana satu butiran yang tidak pernah disangkanya. Dia telah tersalah bunuh orang. Dia telah membunuh mangsa ke-23, Siti Noraini binti Abdullah. Walaupun Siti Noraini juga terjerumus ke dalam lembah dosa, dia bukanlah bayangan tanpa nama. Dia masih seorang anak, dia masih mempunyai keluarga, mempunyai seorang ibu tua di Teluk Intan yang siang malam menanti kabar. Kasih sayang Makcik Zainab, kegigihannya datang dari Teluk Intan ke Kuala Selangor, keazamannya untuk mencari anaknya walau apa cara sekalipun telah memecahkan tembok kesunyian itu. Gambar kad pengenalan Siti Noraini yang lusuh itulah yang menjadi petunjuk pertama yang memaksa pihak berkuasa untuk memulakan siasatan dan dari situ membongkar salah seorang pembunuh bersiri yang paling menakutkan. Kes ini adalah satu pengajaran pahit tentang sudut-sudut gelap masyarakat. Ia menunjukkan bahayanya insan-insan yang terabai, dipandang rendah dan menjadi mangsa yang ideal untuk penjenayah. Kesakitan terbesar mungkin bukan sahaja 23 nyawa yang telah hilang, tetapi juga hakikat bahawa 22 daripada mereka telah hilang tanpa seorang pun membuat laporan, tanpa seorang pun mencari. Bagi Makcik Zainab dan keluarga mangsa-mangsa lain yang kemudiannya dikenal pasti melalui koleksi Mail Kolam, keadilan telah ditegakkan. Tetapi ia adalah satu keadilan yang tidak sempurna. Mereka telah kehilangan orang tersayang, dan lebih mengerikan, mereka tidak akan pernah dapat menemui semula mayat anak-anak mereka. Mereka tidak mempunyai kubur untuk menyalakan sebatang lilin atau menabur bunga. Ladang udang seluas berpuluh-puluh hektar itu, di mana udang dan ikan masih diternak, telah menjadi sebuah kubur air gergasi yang dingin, yang selamanya menyimpan rahasia dan penderitaan 23 nasib manusia. Korang semua tengah tonton dari mana ni? Cuba tinggalkan komen sikit. Seronok juga kalau dapat tahu dari negeri atau negara mana. Apa pula pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Ada yang terkesan? Atau mungkin ada yang pernah melalui pengalaman yang sama? Kongsikan pandangan Anda di bawah ya. Apa-apapun, saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton ini sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dilimpahi ketenangan. Semoga kita semua sentiasa dilindungi. Dan kalau ada di antara korang yang ada cerita menarik untuk dikongsikan, jangan segan silu untuk kongsikan bersama kami semua di ruangan komen. Mana tahu cerita Anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain pula.